Okey, selepas menyediakan penyataan kedudukan kewangan syarikat naluri pada 31 Mac 2009, kerani akaun mengesan beberapa kesilapan. Okey. Berikut ialah penyataan kedudukan kewangan syarikat naluri pada 31 Mac 2009. Okey, maksudnya daripada PKK, penyataan kedudukan kewangan, PKK, bukan penyataan kewangan, PKK, penyataan kedudukan kewangan, didapati berlakunya beberapa kesilapan. Okey. So ini adalah kesilapan dia. Ada berapa kesilapan? Satu. Sekejap. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesilapan dia. Okey, so apa kehendak soalan dia? Membetulkan kesilapan melalui catatan jurnal. Keterangan tidak diperlukan. Okey, berapa markah? 14 markah. Banyak tu. Okey, so kita kena betulkan kesilapan yang ada ni melalui jurnal lah. Okey, B, soalan B, kehendak soalan dia suruh kita buat PKK yang baru selepas kesilapan tersebut dibetulkan. Lepas kita betulkan kesilapan ni, kita kena buat PKK yang baru. Okey. Okey, so kita tengok dulu nombor 1 tu. Okey, jurnal. Sekejap. Okey, satu momen. Sekeping cek tak dilayan bernilai 750 daripada seorang pelanggan telah didebitkan ke dalam buku tunai. Okey. Dan dikreditkan ke dalam akaun belum terima. Okey. Kalau pening, buatlah formula 3 kolom tu. Okey, betul. Salah atau yang dicatat. Kebetulan. Okey. Okey, yang betul. Yang ni yang dah tersalah, yang kita catat kan. So kita baca ayat sebelum yang kita catat tu lah. Sekeping cek tak dilayan bernilai 750 daripada seorang pelanggan. Kita terima cek tak laku ni daripada pelanggan. Okey. So bila cek tak laku, kita tambah semula ABT kita. Kita tambah semula hutang dia. Ini catatan yang betul lah. Lepas tu duit dalam bank kita tolak semula. Sebab apa? Sebab cek yang diberi tidak laku. Okey, tak layan lah. Tapi kita catat macam mana? Kita catat debit pada buku tunai. Buku tunai tu antara tunai dengan bank kan. So kita guna bank, kita kat bank je lah. Okay, debit. Okay, debit 750. Kredit akaun belum terima. Kredit 750. Kenapa 750 juga? Sebab dia tak kata pun, dia tak bagi tahu pun amount tu salah. So kita angkat amount yang kita catat tu betul. Okay. Okay, ABT baki nombor dia adalah debit. Bank bagi nombor debit. So debit kredit tolak. Okay. Debit tambah. Okay, apa kat sini yang salah? Ini adalah salah. Akaun dah betul, amount dah betul, cuma kita salah. Sepatutnya ABT kita apa? Kita debit. Okay. Sepatutnya ABT kita debit, tapi kita pergi kredit. Sepatutnya bank kita kredit, tapi kita debit. Kesilapan terbalik atau songsang. Okey, kesilapan terbalik atau songsang ni, nak buat pembetulan, kita kena gandakan jumlah dia. So, okey, kalau buat ikut formula ni, yang betul salin je. Tambah 750. Yang salah kena betulkan. Yang tolak jadi tambah. Okey, berapa 750 darab 2? Okey. 1,500. Okey, yang ni tolak 750, tolak 750. 1,500 tolak. Okey, asal debit, kita tambah debit lah. Asalnya debit, kita tolak kredit. So, macam mana catatan jurnal dia? Debit ABT. Okey, debit ABT, kredit bank. Kita tengok di pembetulan ni. Okey, debit ABT, kredit bank. Okey, kredit bank. Berapa nilai dia? 700 pula. 1,500. Okey. 1,500. Okey. Cara dia, ABT ni ada tak dekat PKK? Kita letak tak ABT dekat PKK? Yes, kita letak. Okey. ABT baki nombor dia adalah debit. Okey, so 3280 ni debit lah. Dia aset semasa bertambah debit. So baki nombor dia debit. Sekarang kita ABT kita debit lagi. So kita kena tambah lah. Debit tambah lagi 1,500.
Kenapa ni nak catat kat sini ni? Supaya senang bila kita nak buat PKK yang baru selepas kesilapan ambil kira. Jadi kita catat terus dalam ni. Okey. Okey. Okey, bank. Kredit 1,500. Maksudnya bank kita dan duit dalam bank kita berkurang 1,500. Tengok bank ada tak dalam aset semasa? Tak ada. So bank duduk kat mana? Oh, dia duduk di liability semasa. Maksudnya duit dalam bank kita tak ada. Dah lah tak ada duit dalam bank. Lepas tu kita berhutang pula dengan bank. Okey? Kita berhutang jangka pendek dengan bank. Itu adalah overdraft bank. Okey, so kalau bank, tengok macam mana ni, bank ni kredit. Maksudnya duit dalam bank kita berkurang 1,500. Macam mana kita nak buat? Duit dalam bank dah tak ada dah. Hutang je ada. So bertambah lagi lah hutang kita. Okey? Okey, sekejap. So bertambah lagi lah hutang kita sebanyak 1,500. Sebab apa? Sebab duit kita dalam bank sepatutnya berkurang. Nak berkurang macam mananya? Duit tak ada dalam bank. Kita ada hutang je, overdraft bank. So hutang kita dengan bank bertambah 1,500. Okey, 2 Roman. Bayaran dengan cek bernilai 850 kepada pembekal kredit telah tertinggal daripada buku akaun. Maksudnya kita tak catat. Kita tinggal catat. Senang sangat tertinggal catat ni. Bayaran dengan cek bernilai 850 kepada pembekal kredit. Dulu kita berhutang dengan ABB. So sekarang kita bayar. Kita bayar guna apa? Kita bayar guna cek. Itu bank. Okay, so duit dalam bank kita berkurang. Kredit lah bank. 850. Okay, debit. Apa yang debit? ABB. Okay, akaun belum bayar kita berkurang. Okay, kenapa ABB berkurang? Sebab dah bayar hutang. So, ABB kita pun berkurang. Okay. ABB dengan bank ada tak dalam PKK? Ada. Okay. So, ABB kita, nombor dia kredit. Okay. Nombor dia kredit. ABB dalam jurnal debit. So, kredit debit. Tolak. Tolak 850. Okay. Okay, tengok pula bank. Bank kredit. Duit dalam bank kita berkurang lagi 850. Macam mana kita nak tolak ni? Duit dalam bank tak ada. So, hutang kita bertambah lagi 850. Okay. Okay, nombor 3. Sebuah komputer berharga 2760 yang dibeli secara kredit daripada syarikat Gemini telah dikreditkan bla 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 bla. Okay, pening kita buat. Kita guna formula 3 kolom ni. Okay, nak baca ayat sebelum apa? Sebelum kita catat. Okey, yang kita catat yang ni kan. So kita baca. Kita baca yang mana? Kita baca yang ni dululah. Untuk buat catatan yang betul. Sebuah komputer berharga 2760 yang dibeli secara kredit daripada syarikat Gemini. Okey, kita beli komputer. Komputer adalah alatan pejabat. Okey, so alatan pejabat bertambah 2760. Dibeli secara kredit, secara hutang. So kita ada ABB Gemini. Okey, ABB Gemini. Berapa? 2 bertambah lah. ABB kita sebab kita beli secara hutang. So bertambahlah hutang kita. 2760. Alatan pejabat bagi nombor dia debit. Dia aset. Okey, aset bukan semasa. ABB liability. Liability bertambah kredit. Okey, so sekarang kita catat yang kita rekod. Macam mana kita rekod dia? Kita kreditkan dalam akaun Gemini. Kita kredit dalam akaun Gemini. Okey, lepas tu kita debit dalam akaun lekapan. Ada tak lekapan dekat sini? Tak ada. Lekapan tu yang melekat dekat dinding. Okey. Aset bukan semasa yang melekat dekat dinding. So lekapan tak ada kat sini. So tambahlah lekapan. So lekapan kita rekod macam mana? Kita rekod kita debit 2760. Okey, lekapan bagi nombor dia debit sebab dia aset. Aset bertambah debit. Okey. So macam mana nak buat pembetulan? Ikut apa? Okey, ikut je yang betul. Okay, ikut je yang betul. Okay, yang betul. Yang betul yang ni. So, ikut je lah. Okay, yang ni, kredit ni kita nak tahu tambah ke tolak. Macam mana nak tahu? Kita tengoklah asal dia kredit. Kredit juga. So, tambah. Okay, asal dia debit. Kita debit juga. So, tambah. Okay, yang betul tambah 2760. Yang kita rekod pun, kita tambah 2760. Maksudnya sama. So, tak payah catat. Okay, tak payah catat sama. Sama maksudnya betul lah. Okay. Okay, lekapan. Yang betul tak ada. Yang kita rekod macam ni. So, maksudnya kita rekod salah. Kena betulkan lah. Kalau kita tambah, ni tambah kan. So, nak betulkan kita kena tolak.
Okey, nak tahu ni debit ke kredit ni. Alatan pejabat bagi nombor dia debit. Bila tambah, debit lah maksudnya. Lekapan bagi nombor dia debit. So, kita tolak. Terbalik lah. Jadi, kredit. So, debit alatan pejabat. Nombor 3. Debit alatan pejabat. Berapa? 2760. Kredit lekapan 2760. Okey, ada tak yang ni terlibat dalam PKK? Ada. Okey, alatan pejabat bagi nombor dia debit. Sebab apa debit? Dia aset. Okey, so yang kita buat jurnal ni, kita debit juga. So, debit tambah lah. Okey, lekapan pula. Lekapan asal dia adalah debit. Tapi dalam jurnal kredit. Debit, kredit tolak. Okey. Okey, nombor apa dah? Nombor 4. Sekeping cek tak dilayan bernilai 630 tidak dicatat dalam buku. Ada lagi cek tak layan ni. Kita belum catat. So, tak payahlah guna formula 3 kolom tu. Catat teruslah. Tertinggal catatan ni. Okey. Bila terima cek tak layan, apa yang berlaku? Duit dalam bank kita berkurang. Okey, 630. ABT kita bertambah semula 630. Okey. So ada tak dalam imbangan duga? Imbangan duga pula. Ada tak dalam PKK? Adalah. Okey, ABT nombor dia adalah debit sebab dia aset. Okey. Dan sekarang kita nak ABT ni pun debit lagi. So kita tambah lagi. Berapa tambah? Tambah 630. Bank kita kredit. Bank duit dalam bank kita berkurang 630. Macam mana nak tolak bank? Tak ada. Kita ada hutang dengan bank, overdraft bank. So hutang kita, overdraft bank kita bertambah lagi lah. Okey, 630. Okey, seterusnya nombor 5. Syarikat naluri menerima satu cek daripada seorang pelanggan kredit. Okey, ini pun terlupa catat. Tak catat lagi. So, baru nak catat. Syarikat naluri menerima satu cek daripada pelanggan kredit. Okey, ABT kita bayar hutang. Dulu dia berhutang dengan kita. So, sekarang dia bayar. Dia bayar guna bank. So, duit dalam bank kita berkurang. Duit dalam bank kita bertambah. Sebab dia bayar kan? 980. Okey. Lepas tu, apa lagi terkesan bila dia bayar hutang? Hutang dia, ABT lah. Hutang dia berkurang lah hutang ABT ni. Berkurang. ABT berkurang kredit. Okey, so, tengok dekat PKK. Okey, duit dalam bank kita bertambah kan, debit kan? Jurnal ni. Jurnal mengatakan duit dalam bank kita bertambah 980. Okey. Bank tak ada dalam aset semasa. Sebab apa bahagian bank ni tak ada? Sebabnya duit dalam bank kita tak ada. Kita ada hutang dengan bank, overdraft bank. So, hutang kita dengan bank berkurang lah. Bila bank kita debit. Hutang dengan bank kita berkurang. Allah panjangnya. Tolaklah hutang kita. 980. Kalau duit kita dalam bank kita ada lagi, kita tambah duit dalam bank. Tapi sekarang ni duit dalam bank kita kosong. Kita ada hutang dengan bank, overdraft bank. Okay. So, hutang kita berkurang lah. 980. Okey, ABT kredit. ABT asalnya debit sebab dia aset semasa, debit kan. Tapi sekarang kredit. So, debit kredit tolak. 980. Okey, nombor seterusnya. Panjangnya. Nombor 6 ni. 4, 5, 6. Okey, nombor 6. Ambilan tunai sebanyak 290 untuk membayar cukai pintu rumah telah terlupa direkodkan. Lupa lagi. Ambilan tunai untuk bayar cukai pintu rumah. Pintu rumah, bukannya pintu bangunan perniagaan. So, untuk kegunaan peribadi. Itu adalah ambilan. So, ambilan bertambah. Kenapa boleh guna ambilan? Sebab untuk kegunaan peribadi. Dia ambil duit syarikat untuk kegunaan peribadi. So, ambilan bertambah 290. Okey. 290 mana-mana. Okey, tunai syarikat berkurang lah. Kita dah ambil 290. Okey, ambilan bertambah. Ada tak ambilan kat sini? Tak ada. Okey. So, ingat tak nak cari equity macam mana? Dia punya formula. Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. So kita kena tolak lah kat sini. Sebab ambilan ada. Tolak ambilan 290. Okey, tunai dalam jurnal ni kredit.
Tunai kredit. Okay, tunai asal dia debit sebab dia aset semasa. Debit kredit tolak sebab jenda kredit. So debit kredit tolak. Ditolak 290. Okey. Okey, nombor seterusnya, nombor akhir sekali ni. Sebuah komputer bernilai 2580 yang dibawa masuk untuk penggunaan pejabat tidak direkodkan dalam mana-mana buku. So soalan ni sangat senang lah, banyak benda yang tak rekod ni. Okey. Sebuah komputer bernilai yang dibawa masuk. Okey, maksud kat sini, komputer ni adalah komputer peribadi. Kita bawa masuk ke dalam perniagaan. So kesan dia, modal perniagaan akan bertambah. Okey, modal bertambah. Okey, so macam mana nak buat? Kredit. Modal bertambah sebelah kredit. Modal bertambah 2580. Okey, 2580. Sekejap. Okey, modal bertambah 2580. Komputer adalah alatan pejabat. Kita bawa masuk komputer, so alatan pejabat perniagaan kita akan bertambah lah. 2580. So, ubahlah dekat kita punya PKK ni. Alatan pejabat, bagi nombor dia debit sebagai aset. So, sekarang jurnal kita pun kita debit. Debit, tambah. So, tambahlah. Tambah berapa? 2580. Okey, modal. Okey, modal bertambah. Okey, modal bertambah. Okey, awak boleh wujudkan modal tambahan. Okey, so 18,000 tu awak buat modal awal. Lepas tu, contoh okey, modal awal awak 18,000. Jadi awak wujudkan satu lagi, modal tambahan. Ataupun awak tambah je modal 18,000 dekat 18,000. Okey, buatlah modal tambahan 2580. Jangan lupa kat sini. Lepas tu barulah tolak 290 ambilan ni. Okey. Macam tu lah. Okay, siap dah. So, apa langkah kita seterusnya? Bahagian B pula. Okey, B dia suruh buat PKK yang baru. Kita buatlah PKK baru. Yang dah kita edit tadi tu. Ni accounting lah. Okey, ternyata kedudukan keuangan pada 31 Mac 20/9. Tulis. Ni lupa ni, syarikat naluri. Okey, aset. Okey, aset bekas semasa. Okey, lekapan. Lekapan. Okey, lekapan. Ambil kalkulator tu kira. Okey. 5850 asal dia. Lepas tu tolak 2760. So, kita dapat 3090. Okey, alatan pejabat pula. Alatan pejabat. Okey, alatan pejabat. Asal dia 7390. Tambah 2760. Tambah lagi 2580. So, kita dapat 12,730. Okey. Perabot tak ada perubahan. 5210. So, dapat apa ni? Okey, dapat tambahlah semua. 5210 tambah 3090. Okey. 21030. Okey, sekarang cari aset semasa. Ini adalah penyata kedudukan kewangan bentuk T. Okey, bila bentuk T, tiada modal kerja. Ingat, ni bahagian aset. Aset sama dengan equity pemilik tambah liability. So, sebelah aset kena jumlah semua ni sama dengan sebelah kanan dengan kiri ni sama lah. Okey. Okey, aset semasa. Tunai. Tunai ada perubahan. 1540 yang asal. Tolak 290. Okey, jadi 1250. Okey, 1250. ABT, jangan tulis singkatan ya, tulis penuh. Okey, ABT ada banyak perubahan dia. Ada banyak lah. 3280 asal tambah 1,500 tambah 630. Lepas tu tolak 980. 4430. Okey, inventory akhir tiada perubahan. Tak perlu dibaiki. 2340. Okey, lepas tu tambah dulu aset semasa ni. 4430 tambah 2340 tambah 1250. Okey, 8020. So, total dia tambah dengan 21030.
29050. Tambahlah aset bukan semasa, tambah aset semasa. Ni cara nak buat bentuk T, PKK bentuk T. Kita tambah di bahagian kiri ni, okey. Kita tambah aset bukan semasa, tambah aset semasa, barulah dapat persamaan yang pertama ni. Okey, yang kedua sebelah ni pula, cari equity pemilik. Okey. Modal, kita letak modal awal lah tu. Modal awal berapa? 18,000. Okey, 18,000. Tambah, ada tak modal tambahan? Ada, tambah modal tambahan. Tiada untung bersih. Okey. Dia tak bagi untung bersih, so tak payah lah. Okey, modal tambahan 2580. Tambah dulu. Kalau ada untung bersih, kena tambah lah untung bersih. Okey. 18,000. Ini sebenarnya modal, kita ikut dia lah. Dia tulis modal saja, kita tulis modal saja. Okay. Mungkin untuk bersih dah ada dalam modal 18,000 ni. Okay, 18,000 tambah 2580. Okay, 20580. Okay, lepas tu tolak ambilan. Okay, ambilan, berapa ambilan kita tadi? 290. So kita dapat apa? Modal akhir. Tulis modal akhir. Berapa modal akhir kita? Tolak 290. 290. Okey, liability pula. Liability semasa. Okey, liability semasa. Kita ada overdraft bank. Banyak ni overdraft bank ni. Kira asal overdraft bank 4530. Lepas tu kita tambah lagi 1,500. Lepas tu tambah lagi 850. Alamak. Okey, 4530 tambah 1,500. Tambah lagi 850, tambah lagi 630. So barulah tolak 980. So kita akan dapat. Okey, overdraft bank kita akan dapat berapa? 4530 tambah 1,500 tambah 8,500 tambah 630 tolak 980. Kita akan dapat 6530. Okey. So, ada lagi ABB. ABB kita ada tak yang perlu? Ada 2670 asal dia. Tolak 850 1820. Okey, insurans sebelum bayar 410, tiada perubahan. So, untuk dapatkan persamaan kedua, equity pemilik tambah liability. Liability ada dua tau, liability semasa bukan semasa. So, dalam ni tak ada yang bukan semasa, ada liability semasa je. So, kita tambahlah equity pemilik, kita tambah dengan liability semasa. Baru dapat persamaan kedua ni. Untuk sebelah sini, aset, kita tambah semua aset. Okay, so kita tambahlah apa ni? Kira. Biasa tambah 20050 sama. Okey, saya nak buat ni lah. Okey, tambah ni. Okey, awak tambah ni dulu. Saya nak suruh awak cari total liability semasa dulu. Allah, tak muak lah pula kan. Overdraft bank. Okey, kita buat sini. Okey, ibaratnya ada dua laju. Okey, overdraft bank, ABB, insurans belum bayar. Jangan buat sekatan saya. Jangan. Okey, 410. Tak ingat dah lah. 2670. Tolak 8,5. Okey, 1820. Overdraft bank pula 4530. Tambah 1,500. Tambah 850. Tambah 630. Tolak 980. 6530. Okey, cari jumlah liability semasa dulu. Okey, so berapa? Tambah 1820. Tambah 410. Okey, 8760. So barulah tambah liability semasa tambah equity pemilik. Okey, 2290. Okey. Adalah proper sikit. Okey, so samalah, imbang lah. Yang ni pun 29050, yang ni pun 29050. Okey.